Alhamdulillah, Alhamdulillahil Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Mukawwiril Laili 'alan Nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidzawil albabi wal i'tibar. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah, wa ashmalahu wa anmah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد. Dan muliakan Tuan Imam, adik-adik kuasa masjid, khususnya muslimin dan muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan dan peluang kepada kita untuk sama-sama memakmurkan rumah Allah ini dengan majlis-majlis ilmu. Pada malam ini kita sambung sekali lagi, masih lagi dalam adab-adab hari Jumaat. Kita sambung muka surat 108. Kita sambung muka surat 108. Bab perenggan ni kita baca, apabila engkau masuk ke dalam masjid, maka tuntutlah saf yang pertama. Tuntutlah saf yang pertama. Lepas tu kita baca dah. Kemudian kita sambung lagi perenggan hok bawah sekali. Sebelum tu disebut selepas surah Al-Fatihah. Ini kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Tuan-tuan tengok perenggan kedua tu tengah. Setelah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid, dan yang lebih baik hendaklah engkau kerjakan sembahyang sunat tahiyatul masjid itu 4 rakaat. Dan engkau baca pada setiap rakaat surah Al-Fatihah. Itu kita tahu belakang dah. Itu rukun. Kemudian kita baca akan surah Qul Huwallahu Ahad 50 kali. Kerana disebutkan dalam sebuah hadis bahawa sesiapa yang mengerjakan ia demikian itu, maka ia tidak mati kecuali setelah ia melihat akan tempat yang disediakan baginya di dalam syurga, atau orang lain akan melihat tempat yang telah disediakan baginya. Dan jangan engkau tinggalkan sembahyang sunat tahiyatul masjid ini walaupun imam sedang berkhutbah. Ini sebagian ulama kata, dan termasuk sini Imam Ghazali, sunat kita sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun imam sudah memulakan khutbah dia. Ada setengah kata tak perlu. Bila kita masuk tu khutbah dah dimulakan, maka tidak sunat. Tapi Imam Ghazali kata sunat lagi. Kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab tu kena buat. Tahiyatul masjid ni ibarat kalau kita pergi muhara agak, kita tidak terus naik atas rumah selalu. Kita ketuk dulu, beri salam, adab dia. Adab kita masuk rumah Allah, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jika kita berkesempatan. Jangan kita mari-mari tu duduk sela. Kita duduk sela ke, duduk di wakaf ke, duduk mana-mana ke. Itu bukan amalan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi ajar bila kita mari masjid, maka kita lakukan solat tahiyatul masjid. Hatta kalau bukan hari Jumaat pun. Kita mari masjid, nak iktikaf ke ataupun nak berehat sekejap ke, lepas kita ambil semaya tu, sunat kita
tahiyatul masjid. Itu muqaddimah kita masuk rumah Allah. Kita tak buat benda lain, ya. Kecuali kalau tak ada wuduk tu kena ambil wuduk dulu lah. Sebab tu kalau buat majlis perkahwinan, akad nikah di masjid pun jangan masuk masjid tu sembarangan. Masuk dalam keadaan semaya pun tak ada. Tak. Nak buat majlis perkahwinan ataupun akad nikah di masjid, kena jaga adab-adab masjid. Apa tak lagi berbaloi di masjid. Tu tak ada adab langsung. Adabnya kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian nak buat akad nikah ke, nak buat jamuan ke apa, terpulang. Sebab tu kita singgah masjid ni. Kalau kita pergi jalan mana-mana, jadikan singgah di masjid tu satu cara kita. Ya, singgah nak sembahyang zuhur ke, nak sembahyang asar ke apa saja, jadikan masjid tu tempat singgah. Ada juga orang dia singgah di wakaf, singgah makan. Singgah kawasan masjid, singgah makan. Lepas tu pergi gitu. Jadi adab kita kawasan masjid ni dengan tahiyatul masjid, apatah lagi hari Jumaat. Dan disunatkan pula engkau sembahyang 4 rakaat, sembahyang sunat mutlak. Gapo dia sembahyang sunat mutlak ni? Sembahyang sunat mutlak ni satu solat yang tidak terhad waktu dia. Bila-bila masa kita boleh buat. Sembahyang sunat mutlak. Kalau sembahyang sunat duha, dia ada waktu dia. Sembahyang sunat witir, ada waktu dia, ada masa dia. Sembahyang tarawih pun ada masa dia, tak boleh nak sembahyang tarawih sehari. Ada masa dia, boleh puasa. Boleh puasa pula di antara maghrib, lepas isyak, lepas isyak. Tak boleh nak sembahyang sunat tarawih tu lepas maghrib sembahyang lalulah. Tak, kita kira cepat sudut. Itu yang terikat dengan masa. Tetapi sembahyang sunat mutlak, bila-bila masa kita boleh buat. Begitu kat sembahyang sunat tahiyatul masjid, bila-bila masa. Sembahyang sunat wuduk, bila kita ambil wuduk saja maka sunat. Sembahyang sunat wuduk 2 rakaat. Sengaja aku sembahyang sunat wuduk 2 rakaat kan Allah Taala. Ya. Kat rumah kita ke, di masjid ke, kita berhenti mana-mana pun, satu sunat, dia tidak terikat dengan waktu. Maksud saya, tak terikat waktu seperti duha. Duha dia kena sembahyang waktu duha. Tak boleh nak sembahyang duha waktu petang ataupun lepas masuk zuhur dah. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama akan surah Al-An'am, dan pada rakaat kedua surah Al-Kahfi, dan rakaat yang ketiga surah Taha, dan pada rakaat keempat surah Yasin. Ini mana orang hafal? Mana banyak hijau nak buat hari Jumaat ni sebenarnya. Kalau kita buat ni. Dan jikalau engkau tidak mampu membaca surah-surah ini, maka hendaklah engkau gantikan dengan surah Yasin ataupun surah Ad-Dukhan, surah Alif Lam Mim Sajdah, dan surah Al-Mulk. Dan jangan engkau tinggalkan membaca surah-surah ini pada malam Jumaat, maka kelebihannya sangat banyak. Selain dia kata kita baca dalam semaya, dia mungkin kalau tak hafal, tak nak baca dalam semaya. Kalau orang hafal, dia boleh baca. Dalam semaya dia tu semaya sunat dia. Kemudian dia kata, malam Jumaat tu, kita amalkan hafal surah-surah yang disebut tadi. Bukan Yasin saja. Kita bacalah surah Ad-Dukhan. Dia kata, dan jangan engkau tinggalkan membaca surah ini pada malam Jumaat. Ad-Dukhan, As-Sajdah, terutamanya Al-Mulk. Itu yang Nabi amal. Ada hadis menyebut bahawa Rasulullah tidak tidur kecuali apabila setelah baginda baca surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu Nabi selalu amalkan baca surah tu sebelum tidur. Selain pada kita nak baca ayat kursi 3 kul, 4 kul tu, surah Al-Mulk. Dan sesiapa yang tidak boleh membaca surah ini, maka adalah ia menggantikan dengan memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad dan memperbanyak mengucap selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila imam telah keluar naik ke atas mimbar, maka putuskanlah segala doa dan perkataan, dan hendaklah engkau memberi perhatian sepenuhnya untuk menjawab azan
dan setelah itu dengarilah khutbah dengan penuh perhatian dan tinggalkan percakapan sama sekali, kerana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna man qala li sahibihi wal imam yakhutub ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Sama ada hadis ni sahih ke, hadis hasan ke dhaif, tapi kita boleh pakar sini ya, kerana dia masih lagi hadis. Jadi Nabi kata sesungguhnya man qala li sahibihi bihi, sesiapa yang qala li sahibi, yang berkata, qala man qala li sahibi, siapa yang kata, siapa yang kecek kepada orang duduk sebelah dia ke ataupun orang duduk sekitar dia ketika khatib berkhutbah, diamlah engkau, ansit, sepatah aja, ansit. Dalam bahasa Arab walaupun sepatah dia ada dua makna situ, iaitu diamlah kamu. Faqad lagha, Nabi kata maka orang itu telah sia-sia. Ya, sia-sia apa? Sia-sialah dia dengan khutbah hari itu. Makna tak boleh pahala mendengar khutbah. Pahala sembahyang Jumaat tu boleh, pahala dengan khutbah tak boleh. Faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Sesiapa yang sia-sia bermakna ia tidak mendapat pahala Jumaat. Pahala dia mari dengar khutbah Jumaat tu tak dapat. Walaupun dia kata, duduk dia lah. Seolah gitulah. Kalau kita nak ke budak-budak ke, suruh dia duduk dia ke, orang tua sendiri pun ada agak kecek. Kadang-kadang orang tua, budak boleh lari orang tua, tebalnya lari jenis mata dia. Kita lari. Dan kita orang tua ni kalau ada budak-budak di sebelah kita, di belakang kita, kecek, duk buat, kita kena tegur lah kita orang tua. Dia budak. Budak ni kadang tak mumayyiz. Kadang-kadang hak mumayyiz dah, tapi tak reti. Dia tak belajar, tak faham. Ayah mak dia tak bayar. Ataupun sekolah dia belajar dah, tapi dia tidak amalkan. Jadi kalau ada orang di sebelah kita, kiri kanan kita, ya, kita buat tanda gitu dia. Tanda dia, suruh dia. Isyaratlah lagu mana nak buat rotel ke, pergi rotel ke, pergi tukar ke. Yang pentingnya suruh dia. Sebab apa? Nabi kata wal imam yakhtub ansit. Sedangkan imam sedang berkhutbah, dia kata dia. Apa tak lagi buat banyak cerita. Budak malah kena ketik kola lah, mana mati ke hidup. Budak dia cepat kan kena patut kola. Hidup cerita dalam hari sembahyang Jumaat. Duduk tengah imam duduk khutbah tu dia cerita hal lain. Budak kena patut kola. Ataupun dia cerita, ikutlah cerita apa pun. Padahal khutbah Jumaat tu tak lama, 20 minit tu lama dah. Kalau khutbah Jumaat 20 minit tu lama. Biasa-biasa berapa? 15 minit. Kita kata khutbah pertama 10 minit, khutbah kedua 5 minit. Tapi orang sia ni nak kecek juga. Dia tak boleh nak dengar hak orang royak, mentak dia nak dengar hak dia. Jadi kadang-kadang sama naik. Makmum tu dengan khatib sama naik. Jadi kita kena faham lah. Sebab tu kalau ada budak-budak apa, kita tegur. Kita tegur dia sebab budak dia budak. Tapi kalau orang tua pun duk cakap juga, orang tua pun duk buat sama naik metode email. Hak tu kali tak sunat lagi kali. Tak sunat lagi. Kalau sunat dah dia belajar benda ni bab mai Jumaat ni kita belajar lama dah. Tapi kadang-kadang gitulah. Kadang-kadang orang pakai serban tak tengok dia tu pakai serban janggut apa, duk buat juga. Tu ilmu tak ada lah. Ataupun ilmu ada tak sama. Jadi kita tuan-tuan khutbah Jumaat ni dia seminggu sekali, bukan tiap hari. Seminggu sekali. Lepas tu pula khutbah ni kadang-kadang setengah masjid tu tak sapa pun 15 minitnya. Nya kerak pula. Bila siapa khutbah hak majlis agama tu, tak kira lah negeri mana, dia kerak pula. Setengah-setengah tepat. Pasal dia tengok apa? Dia tengok budak-budak muda ni dia tak boleh lama-lama. Ni musim panas budak dah. Dia kerak pula. Siapa kita pun tak faham apa dia khutbah. Sebab dia kerak pula. Hak 15 minit kerak jadi 10 pula. Jadi kita ni pun kita sembahyang Jumaat pun jangan duk cari hak pendek.
Ni cari kat mana khutbah Jumaat 5 minit. Dia cari kat 5 minit. Pasal lorak nak balik. Sibuknya kita. Jadi tuan-tuan jangan gitulah. Kita cari. Kalau boleh di mana khutbah Jumaat tu disampaikan yang kita boleh faham oleh sebagainya. Maka kita pergi dengan niat nak pergi dengan khutbah dah. Jangan niat tu aku ni dari khutbah kedua tak apa dah. Pasal dia nak suruh kira dah. Ada juga orang lain tu. Dia niat daripada rumah tu nak suruh dah khutbah kedua. Jadi tak dapat pahala. Yang Imam Ghazali kata suruh mari awal apa tu. Suruh kita sembahyang sunat tahiyatul masjid. Suruh kita duduk berzikir. Kita dengar dah minggu sebelum ni kita dengar Rasulullah kata bagaimana orang hak pergi masa pertama, masa kedua, masa ketiga, masa keempat. Semua ada bahagian masing-masing. Jadi insya-Allah tuan-tuan hak ada depan saya ni hak jenis mari awal dah. Tapi ada kadang-kadang anak-anak muda, anak-anak remaja dia mari sembahyang Jumaat tu dia niat nak dengar khutbah kedua dah. Dia kata kalau dah orang kata email tak apa dah. Jadi kita tak dapat pahala. Pahala mendengar khutbah itu. Dan khutbah tu sendiri, setengah ulama kata khutbah tu menggantikan 2 rakaat solat zuhur. Solat zuhur 4 rakaat, kita buat jemaah 2. 2 tu duduk pada khutbah. Artinya apa? Artinya kena dengar khutbah. Kena dengar khutbah. Dan jangan bercakap. Dan kita pesan kepada anak-anak kita yang mungkin belum balik. Anak-anak kita hak umur bawah 10 tahun. Kadang-kadang dia tak reti. Budak. Jadi jangan kita kata, jangan dia pergi sembahyang Jumaat. Baik kita atur dia. Supaya dia dapat dengar bersama. Supaya dia tidak bising. Supaya dia pun dapat manfaat daripada khutbah Jumaat. Kerana khutbah Jumaat ni tuan-tuan, ada berapa puluh minggu setahun. Kalau tahun Masihi ada 52 minggu. Artinya 52 kali setahun kita dengar khutbah. Jadi kalau 52 kali dengar ni banyak benda dah. Sebab tajuk tu tak sama. Minggu ni tajuk ni kita nak masuk puasa, tajuk bab puasa. Nak bab raya masuk tentang hari raya, tentang zakat fitrah. Tentang semai sunat hari raya, tentang ziarah menziarahi. Gi raya haji pula, tajuk lain pula, gi korban pula. Bagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Ismail berkorban. Jadi khutbah Jumaat tu, tajuk tu kita yang berasa puasnya, orang nak buat teks khutbah tu perah otak kalah dia. Kita yang berasa muda, muda ni baru 3-4 lah ni. Dia nak buat teks khutbah tu buka rujukan cari hadis, cari ayat Quran. Bukan kita kata boleh siap dalam masa boleh siap dalam masa sejam, tak siap sejam. Nak buat tu. Dia fikir pula, kita bubuh tajuk ni ke orang dengar dah. Fikir perah tak. Jadi kita yang dengar, tukar dengar je kita. Tulis orang lain, baca teks orang lain, kita je dengar. Jadi dengarlah. Kalau boleh jangan tidur semasa kita mendengar khutbah. Sebab itulah Nabi ajar kepada kita, iaitu satu amalan qailulah. Gapo dia qailulah ni? Tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Ni tak ramai orang buat. Sebagaimana qiyamul lail, sebagaimana tahajud tak ramai buat, qailulah tu tak ramai buat. Qailulah itu tidur sekejap. Lebih kurang 10 minit, 15 minit. Kalau sejam dia tak panggil qailulah tu. Dia panggil tidur banyak dah tu. Nak kau dekur. Orang lalu pun tak khabar. Tu bukan qailulah tu. Qailulah ni 10 minit, 15 minit. Kita ambil tenaga. Sebelum apa? Sebagai ulama kata sebelum semaya zuhur, sebelum masuk waktu zuhur. Tujuan apa? Tujuannya kita nak suruh segar sikit tubuh. Dan sekarang ni setengah-setengah tahfiz dia amal. Dia amal 12.30 tu habis kelas. 12.30 habis kelas, budak akan tidur sekitar 20 minit. Dia suruh tidur. Tak ada batal ke apa, tidur gitu. Kalau tidur tu batal jadi 2 jam lah. Tidur sekejap,
Lepas tu masuk waktu zuhur, gerak budak-budak ni ambil semaya zuhur. Ada yang sudah buat benda tu. Macam hak viral baru ni lah dalam Facebook apa tu. Dalam Facebook ke dalam apa? Budak sekolah rendah. Ada satu sekolah. Ya, budak sekolah rendah ni tiap-tiap hari dia sekolah rendah ya budak ni. Tiap-tiap hari dia solat duha. Orang lain rehat je makan ketir saja. Dia ni pergi sembahyang duha. Sembahyang duha. Budak sekolah rendah. Kita orang tua tak buat. Kalau buat berjara-jara. Budak ni alhamdulillah anak ya soleh kita kata. Kalau dia boleh amal siapa ke dewasa, siapa ke bila, masya-Allah. Dan kita ni jangan niat kata sembahyang duha tu nak suruh boleh rezeki, banyak rezeki, nak suruh boleh gaji besar ke tak. Kita buat kerana ta'abbud. Kerana ibadah. Kadang-kadang kita buat ni kerana nak benda. Tak? Kita buat sesuatu nak benda daripada Allah Ta'ala. Semaya ajak kan nak gini-gini, semaya duha kan nak gini. Ya. Hak tu boleh juga. Tapi hak tu rekak orang biasa. Cuba kita naik grade sikit lah. Naik grade mana kita semaya sunat ni, ataupun buat amalan sunat, bukan kerana nak pahala tu saja, tapi kerana kita minatnya kau semaya. Minat tu apa? Bila mari minat tu artinya kita kuatnya ingat kepada Allah Ta'ala. Siapa kita tak boleh, orang kata tak boleh tinggal lama sikit, semaya tu berasa nak. Berasa nak semaya. Wa aqimis salata li dzikri. Itu dalam surah Taha. Wa aqimis salata li dzikri. Dan apabila kamu ingat kepadaku, dirikanlah semaya. Bila kita ingat kepada Allah, semaya. Tanda orang banyak ingat kepada Allah, dia banyak semaya. Semaya sunat lah. Hak wajib, muka kena wajib dia. Pokok mana kena buat, tak buat dosa. Buat yang sunat. Amalan sunat ini tanda kita kasih kepada Allah. Kalau mulut saja rakyat kasih kepada Allah, semaya sunat malah, puasa sunat malah, bersedekah malah, itu tanda kita tidak dekat lagi kepada Allah. Apa? Orang yang kasih kepada Allah dia ingat. Macam orang ingat kepada kekasih. Dia ingat sama, duk makan nasi pun ingat. Duk bawa kereta pun ingat. Nah, orang berkasih. Siapa biasa berkasih dia tahu. Lagu mana? Lah, orang kata kalau tengok tiang rumah tak apa. Tiang rumah, bumbung rumah tak apa. Tak nampak lagi tu tapi tengok bumbung rumah. Tak apa dah. Tengok tangga kok. Lama dulu tengok kayu lah. Lalu tengok tangga. Tangga tu tak nampak. Tapi berasa berasa suka hati. Jadi orang ingat kepada Allah, maka dia tanda dia ialah dia banyak berzikir. Dan zikir kita yang saya sebut tadi, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah solat apabila kamu ingat kepada aku. Tanda hamba ingat kepada Allah, dia banyak sembahyang. Kemudian dia kata tadi, dengan kita memperbanyakkan baca qul huwallah dan memperbanyak mengucap selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari-hari berapa kali kita selawat? Kalau lepas maya ada 10 kali. Ataupun 3 kali ya selawat. Kalau 3 kali 5 kali semaya baru 15. Kalau 10 kali 5 waktu 50. Banyak tu selawat 50 kali sehari. Tak payah mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tu paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak model lagi selawat Ibrahimiyah. Ya, sebagaimana kita baca dalam sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sebab itulah sebenarnya kita wirid-wirid ni bukan kata sepah dengan email tu sudah dah. Ya. Sepatutnya ataupun siapa-siapa yang nak buat lepas wirid dengan email tu, ya, dia boleh lagi. Nak wirid tidak salah pun. Tapi berapa orang sanggup tunggu? Kadang-kadang tak ada pun doa dengan email cabut dah. Apa tak lagi nak duduk iktikaf selawat pada Nabi kan?
Ya. Jadi kalau hari Jumaat ni kita mari awal duduk dalam masjid selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, itu paling rekat. Paling rekat. Selawat. Ada ke tak kita selawat 100 kali sehari? Tak sapa. Ada ke tak sapa 50 kali sehari? 50 tak sapa juga. Berapa kali sehari? Tak ke 10 pun tak boleh. Nah, kita kata saya kepada Nabi. Tapi kita sehari-hari duduk kedudukan kita selawat ada. Sebab tu saya selalu sebut kata kita ada bawa kereta, kita tak ada masa di pagi pun tengah bawa kereta tu kita boleh selawat. Lampu merah, nak jalan tak boleh, nak apa? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Berapa kali nak tunggu ke hijau semula? Dah 15 kali kan? Nah, lepas tu jumpa pula. Boleh 10 kali traffic light. Banyak selawat. Tapi buat ke tak? Tak buat. Nah, duk pasal lagu dia radio. Adalah kereta. Nah, tak boleh apa-apa. Lagu kalau hok molek tak apa dah. Nah, lagu intim ke ya. Lagu siapa-siapa, lagu yang baik Asmaul Husna. Itu tak apa, boleh pahala. Tapi kalau dengar lagu tak tahu apa-apa, tak ada apa satu. Nah, tak ada apa satu. Sebab itulah kita selain daripada kita doa bawa kereta, kita amalkan zikir-zikir. Tengah-tengah bawa kereta tu, terutama kita duduk sore. Bawa kereta sore pula, baca Quran. Kita baca Yasin tu dah habis nak pergi sampai Pak Kerja. Kalau tua-tua kerja Pak jauh. Nah, kalau kita kerja berkat, soal Al-Mulk pendek sikit, boleh habis. Kalau nak buat, kalau tak saya buat, duduk dalam masjid dia pun tak buat. Nah, kalau kita nak buat, boleh kereta boleh buat, duduk tunggu orang boleh buat. Subhanallah. Pak kita ni payah nak jumpa orang pegang Quran. Kita tak payah nak jumpa orang pegang Quran. Nah, kalau orang duduk saya saja pegang Quran. Hatta orang duduk jaga orang hospital. Dia jaga hospital, dia duduk tengok. Tengok orang tu, tengok katil, tengok tu. Tak. Kalau kita duduk jaga pesakit, apa salahnya kita ambil Quran baca? Baca. Baca. Tidak baca Yasin saja, baca surah lain. Baca. Jadi pesakit yang kita duduk jaga tu ada faedah kita jaga dia. Bukan kata kita jaga dia tu nak tunggu bawa dia gitan dah. Duk. Kita jaga dia tu, kita baca Quran. Kita selawat. Bila-bila picik dia. Nah, jaga ayah kita duduk dalam lewat. Tok kita ke? Isteri kita. Dah. Dah tu. Gitu juga. Orang yang isteri dia nak bersalin. Dia boleh minta. Boleh minta dengan nurse tu. Masuk. Tunggu kau isteri dia nak bersalin tu. Kalau dia baca Quran, dia habis Yasin. Nak tunggu anak tu tubik. Dia baca surah Maryam. Allahu Akbar. Kalau kita nak buat, kalau kita tak buat, ada dengung gitu kan. Nak ayat nak buat pahala ni, tidak payah mana. Tapi rajin dengan malam. Rajin dengan malam. Tempat kita ni saya kata, kita nak jumpa orang baca Quran, tak jumpa. Ya? Kalau kita nak tengok orang duduk tunggu bas, stesen bas dah. Tak kira mana. Jarang kita nak jumpa orang pakai Quran, baca Quran. Dia tidak jadi satu amalan. Ada baca surat khabar. Surat khabar. Baca majalah, surat khabar. Kalau budak-budak baca komik. Gitulah, Doraemon kau kamu. Tapi kalau kita pergi Mesir tu, ini yang berlaku kita kata di bumi Ambiya. Di Mesir, kalau kita pergi sana naik komuter ke naik bas, akhir kita jumpa orang ada pegang Quran baca. Itu satu perkara yang berlaku yang tak nampak tempat kita. Boleh jadi ada juga, tapi jaga. Jaga kena buat. Jadi bila kita tahu, buat. Nak ayatnya ibadah ni tidak kena tunggu cokoh duduk dalam masjid, duduk atas jadah. Tak. Ibadah ni kita boleh buat bila-bila masa. Sebab itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Artinya ibadah ni tidak terhad duduk dalam masjid. Tidak terhad bila kita pakai kain pelekat, pakai baju Melayu, duduk atas jadah baru nak beribadah.
Mana-mana pun boleh beribadah. Hatta duduk dalam kereta boleh beribadah. Duduk dalam kapal terbang boleh beribadah. Ya, kita tua-tua nak pergi ke Mekah duduk atas kapal terbang berapa jam? 10 jam. Ya, kalau tua-tua baca buku Tabur Haji Bagi tu yang merasa habis paruh kalau baca. Kalau baca. Ha, tapi kemana cara duduk kat Tubai nak ke Mekah tidur. Pas sedar tidur pula. Letih tak apalah kita kata letih dah. Padahal lain je bobok kita je letih dah. Tapi nak ayatnya tak ambil manfaat. Ya. Nak beritahu bahawa bila-bila masa kita nak buat ni boleh buat. Balik kepada hari Jumaat tadi, apatah lagi kita duduk dalam masjid hari Jumaat, maka perbanyakkanlah selawat. Bila masuk masjid, tak ada tujuan lain. Tak ada tujuan nak berbual ke, nak bergurau ke. Tak ada. Bila kita masuk masjid, maka isikan masa kita. Tak lama pun. Tuan-tuan duduk maghrib, antara maghrib dengan isyak. Tak lama pun. Kita kata 40 minit. Maka kita dengar. Sambil tua-tua dengar kuliah ni, kita boleh selawat. Allahumma dalam hati pun tak apa, sebut dengan mulut pun tak apa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ataupun duduk dia astagfirullahalazim. Dalam hati pun kita mari. Ya Allah Ta'ala, maaflah kesalahan aku. Hari ni aku buat dosa ni kena sekian. Ya, tadi aku kata kat orang kecek tak molek kat orang. Tadi aku nyupuh kat orang. Tadi aku marah ke bini aku. Tadi aku marah ke anak aku. Tadi aku bermasa muka dengan ayah mak aku. Apa dosa yang kita buat ni? Kita flashback balik daripada pagi tadi kita bangun tidur. Sambil-sambil kita duduk iktikaf tu. Artinya otak kita tu, kita berfikir tentang diri kita. Dan sehari-hari ni, tak ada orang tak buat dosa. Ya? Kerana apa? Kerana setiap kita ni pernah buat silap. Paling-paling lintas hati. Kita tak ada tapa orang, gocoh orang, tak ada. Tak ada kita pergi sepak orang ke, tak ada. Pergi curi pun tak ada hari ni. Tapi kadang-kadang lintas hati tu. Orang lain dapat pujian, kita bersedekah. Duk pak kerja ramai-ramai dah. Bos kita puji. Hamba Allah. Kita pun dalam hati tu. Awak kerja lagi tu. Puji dia. Hati kita baru tu. Mulut tak sebut lagi. Tapi tak comel dah. Jadi sebab tu kita kena istighfar. Astaghfirullahalazim. Tambah lagi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada macam-macam. Ya. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Apa dia tu? Tubna ilallah. Ya Allah Tuhan kami bertaubat kepada-Mu. Wa raja'na ilallah, dan kami nak kembali kepada-Mu. Kembali mana? Kembali kepada fitrah. Allah jadikan kita ni asalnya suci bersih. Ya, suci bersih macam mana? Setiap anak Adam dia lahir sebagai fitrah. Fitrah apa arti fitrah? Suci bersih. Jadi kita nak kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah artinya kita nak kembali bersih. Kembali menjadi hamba Allah yang soleh. Wa nadimna ala ma fa'alna, dan kami menyesal. Kita ni menyesal. Menyesal, ya Allah, aku ni ya kata uduh kat orang. Ya Allah, menyesal, ya Allah, aku ni apa? Ada buat nyanyi kat orang tu. Kita duduk sorai-sorai kita ataupun dalam masjid sedang beriktikaf itu, walaupun mulut kita tidak menyebut apa-apa tapi dalam hati kita. Lepas tu kalau mulut sebut, hati pun sebut, masya-Allah lagi. Jadi itulah tuan-tuan kita isi masa kita ni. Ya. Sebab itulah kalau boleh pula kita bangun qiyamul lail, duduk sorai-sorai tengah malam kita, isteri kita tidur, anak kita tidur, jiran tetangga kita pun tidur, senyap sunyi. Kita bangun tengah malam,
Tak, ambil air semaya tahajud 2 rakaat, semaya sunat taubat, duduk istighfar, duduk bertaubat, duduk bermunajat, minta Allah Ta'ala ampunkan salah silap kita. Berapa ramai tahu kita boleh buat. Hak semaya waktu ni, kita boleh buat. Hak tambahannya ke apa? Tambahan tu lah kita kena beristighfar. Ya, kerana yang wajib kita nak buat ni benda tu sempurna. Jadi hak sunat ni dia tampung hak sunat. Ya. Ibarat kita kata ada kita kata blobel situ sikit, sini sikit, gelonggol situ sikit. Hak sunat ni dia tampung. Hak sedekah, hak zikir, hak iktikaf, hak semai sunat witir, semai sunat duha, ba'diyah, qabliyah, ba'diyah, hak ni dia tampung. Tujuan sunat ni nak tampung hak wajib. Hak wajib buat dah. Tapi kita tahulah kita buat wajib ni setara mana. Tak, kadang-kadang khasyuk, kadang-kadang tak khasyuk. Kadang-kadang kita semaya itu tak khasyuk langsung. Ni nak kepada sunat. Baik, tuan-tuan, kita sambung seterusnya. Balik kepada sembahyang Jumaat tadi, dia kata lagi, ya hadis Nabi, inna man qala li sahibi wal imam yakhtub ansit faqad lagha wa man lagha fala jum'ata lah. Sambung kepada tu, kita dilarang mengatakan diamlah kamu, walaupun kata sepatah je ansit, duk dialah kalau bahasa kita kat. Hak tu pun lara dah. Lara ni maknanya sia-sia. Kerana perkataan diamlah kamu itu dikira satu percakapan. Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur orang lain, maka cukuplah dengan menggunakan isyarat saja, bukan dengan perkataan. Jangan kita kata, budak bola kecek. Tak payah kata gitu. Kita buat isyarat. Sama ada dengan jari kita ke, ataupun kita buat nak sekeh kepala ke kalau kecek. Isyarat tu. Tak sekeh lagi tapi buat gitu. Nak ayat dia suruh isyarat, suruh dia. Kalau tak faham, pergi pula kat dia. Ambil dia duduk sebelah kita ke. Gitu. Kalau saya dah Umar, dia backing. Saya dah Umar ni pakai ambil tukar dia lalu. Saya dah Umar ni betul sah pakai tukar dia. Orang backing. Pak kita kalau buat gitu, kena mohon kat orang. Kita pula balas dengan ayah budak tu. Kita nak suruh anak dia duduk senyap. Ayah dia pula main lari kita. Jadi kita pakat lari lah. Kalau kita tengok, pakat lari. Ada satu masjid dari Terengganu ni. Dia memang hari Jumaat, adalah AJK dia pergi hotel. Tidak sini bukan besut lain, daerah lain. Hari Jumaat dia memang ada orang yang pergi hotel tu. Tunjuk ke budak nak hotel lah siapa hok kecek. Jadi dia buat nak buat pesan. Mana budak-budak senyap. Kita tak tahulah boleh siapa buat begitu ke tak. Tapi yang pentingnya budak tak kecek, budak duk buat. Kadang-kadang masjid orang besar tu, kita tengok setengah-setengah tempat, Allahu Akbar. Macam saya sebut, sama naik dengan Tok Imam. Degah dia pada Tok Imam. Betul dah speaker tak kuat pula kan. Degah dia hok duk belakang ni daripada Tok Imam. Jadi kita dewasa ni, ya, buatlah macam mana pun, yang pentingnya supaya orang boleh fokus kepada khutbah Jumaat. Dan sebaiknya jika engkau terpaksa juga menegur dengan isyarat. Kemudian sembahyanglah engkau bersama dengan imam seperti kaifiat sembahyang yang telah disebutkan. Apabila engkau salam dan selesai daripada sembahyangmu, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu adalah engkau baca dahulu surah Al-Fatihah 7 kali. Ni hak lepas sembahyang tu. Asal kau? Hak ni dia kata selepas sembahyang. Selepas sembahyang Jumaat itu, selepas beri salam, maka sebelum engkau berkata-kata sesuatu, hendaklah engkau baca dahulu surah Al-Fatihah 7 kali. Hak ni dia nak ayatnya lepas sembahyang tu, janganlah kita bangun selalu. Bangun selalu. Tak ada wiridnya, tak ada doanya, terus pergi, terus balik. Jadi dia kata bacalah dahulu surah Al-Fatihah 7 kali. Ni saya nak beritahu, ini satu amalan. Biasanya di pondok-pondok dia buat. Masjid di pondok dia istiqamah buat hak benda ni. Kalau masjid-masjid kita ni
Ada buat, ada tak buat, ataupun dia gilir. Tapi ini kalau kita nak amal secara peribadi pun boleh, nak amal secara ramai-ramai pun boleh. Kemudian baca apa lagi? Qul huwallahu ahad 7 kali. Fatihah 7 kali, Qul huwallahu 7 kali. Qul a'udzu birabbil falaq juga 7 kali. Qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Kerana yang demikian itu akan melihara engkau daripada gangguan syaitan sehingga sampai ke minggu hadapan, dan ia akan menjadi benteng yang kukuh bagimu untuk menghadapi godaan syaitan. Maknanya kalau nak buat secara peribadi sendiri lepas pada kita wirid dengan imam, maka kita boleh baca. Ya, ataupun imam sendiri pun dia nak gilir sekali-sekala Jumaat ni nak baca lagu ni. Jumaat minggu depan kita baca lagi pula. Wirid. Moga wirid ni dia tak terikat satu, kita kata satu versi saja. Apa saja bacaan-bacaan wirid yang ada sandaran hadis Nabi ataupun amalan para sahabat, maka kita buat. Kita boleh buat. Dan ia akan menjadi benteng kukuh bagimu untuk menghadapi godaan syaitan. Setelah itu baca olehmu akan doa, Allahumma ya ghani ya hamid, ya mubdi'u wa ya mu'id, ya rahim ya wadud, aghnini bihalalika an haramika, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwak. Itu ya, doa yang kita boleh baca pada hari Jumaat. Itu yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Artinya apa? Allahumma ya ghani ya hamid, wahai Tuhan yang maha kaya, ya hamid yang maha terpuji, ya mubdi'u wa ya mu'id, yang memulakan ciptaan makhluknya dan yang mengulangkannya, ya rahim ya wadud, wahai Tuhan yang sangat kasih sayang dan yang sangat mencintai. Wadud situ mencintai. Aghnini bihalalika an haramika, kayakanlah diriku dengan rezekimu yang halal, bukan dengan yang haram. Wa bi ta'atika am maksiatik, dan anugerahkan kepadaku taat. Ya, bi ta'atika, maknanya kita minta Allah Taala jadikan kita ni hamba yang taat kepadanya. Am maksiatik, bukan maksiat. Bukannya kita hidup atas dunia ni duk habis masa kita dengan buat maksiat. Wa bi fadlika amman siwak, dan berikanlah aku dengan kelebihanmu, bukan dengan kelebihan orang lain. Artinya kita minta Allah Ta'ala berikan kelebihan, kemuliaan, kesenangan, ketenangan, keamanan, kerahmatan dan sebagainya. Jadi itu tuan-tuan semua, amalan hari Jumaat ya, yang kita baca daripada tadi lagi, solat tahiyatul masjidnya, selawat pada nabinya, bacaan-bacaan dan solat-solat sunat, dan sehinggalah kepada doa. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita terima ni kita amal. Tak boleh amal belaka pun kita buat mana yang boleh, dan satu masa kita buat amalan-amalan yang baik, lebih-lebih lagi hari Jumaat itu hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Maka kita gunakanlah hari Jumaat, hari yang berkat, Sayyidul Ayyam dalam seminggu. Mudah-mudahan Allah memberkati ibadah kita, memberkati amalan kita, memberkati hari Jumaat yang kita lalui. Ya, dalam setahun ni ada berapa kali Jumaat, maka kita ambil manfaat di hari Jumaat yang mulia, selain pada hari raya, selain pada bulan Ramadan, iaitu hari-hari yang ada fadilat-fadilat tertentu. Maka hari Jumaat adalah satu hari yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita melaksanakan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita semua untuk beramal dengan amalan-amalan mulia, dan Allah berikan kita ni sihat, ya, kita beri kelapangan masa. Ya, kadang-kadang sihat, masa tak lapang. Kadang-kadang masa lapang tapi tak buat. Ya, jadi semoga Allah beri taufik dan hidayah kepada kita beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina
وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعلهم فينا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطلا ولا مهروما اللهم اجعلنا هادين مهتدين وغير الضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.